Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sambung pada muka surat 237, masih lagi dalam tajuk berkenaan dengan syarat tinggal di negeri kafir ya. Syarat tinggal ataupun menetap di negeri kafir, mungkin saya boleh ulang poin-poin dia ya, apa nama yang penting ya, yang disebut oleh Syekh Ibn Utsaimin di sini rahimahullah. Baik, dia kata di sini saya nak ulang balik muka surat 231 tu hanya poin-poin sajalah. Poin-poin saja. Kerana ini kita nampak benda ni sangat penting lah. Kenapa? Ramai kan orang kita, orang Islam pergi duduk menetap di negara kafir tadi, terutamanya di sebelah Amerika dan sebagainya. Tengok macam mana penjelasan diberikan oleh Syekh tadi, syarat-syarat dia. Okay, syarat-syarat mereka tadi lah yang mereka nak menetap di sana. Dia kata tu kan, di antara syarat dia yang pertama, seorang tu memiliki ilmu yang cukup lah, ilmu agama untuk memelihara diri daripada segala syubhat, kekeliruan. Itu yang pertama. Yang keduanya, dia memiliki agama yang kuat lah, pegangan agama yang kuat. Ilmu dan agama, pegangan agama tadi. Okay. Yang ketiga, dia ada kepentingan lah. Ada kepentingan yang benar-benar berkepentingan untuk maknanya untuk pergi ke sana lah. Okay, berperjalanan ke negara kufar tadi, nak musafir tadi. Baik. Tu yang muka surat sebelah tu, muka surat 232 tu, bagi yang nak menetap di sana pula. Tadi yang nak musafir kan, nak berperjalanan ke negara orang kafir. Yang kedua ni syarat maknanya untuk orang yang hendak menetap di sana. Di sini ada dua syarat yang utama lah kata Syekh. Yang pertama, dia rasa aman dengan agama dia, maksud dia boleh melaksanakan agama dia di sana, tak ada gangguan. Itu yang pertama, muka surat 232. Kemudian muka surat 234 muka surat 234, ia mampu untuk menegakkan dan menghidupkan syiar agama di tempat tinggalnya tanpa ada penghalang. Boleh solat fardu 5 waktu, boleh menutup aurat, boleh solat Jumaat kan. Itu syarat dia untuk dia menetap di sana lah. Kemudian itu dua syarat disebut sini. Kemudian muka surat 235 tu, okay? Surat 235, yang perenggan yang bawah tu sekali, setelah dua syarat terpenuh, dia kata tinggal di negeri kafir terbagi menjadi dua. Itu salah tu. Itu terjemahan tu salah tu. Terbagi menjadi dua tu salah. Maksudnya terbagi menjadi beberapa bahagian. Itu terjemahan yang betul. Dan di sini penterjemah dia tersilap terjemah. Mungkin yalah, biasalah terjemah ni kan, tersilap tulis dan sebagainya. Kita nak tulis yang lain, tiba-tiba tertulis yang lain. Itu masalahnya. Baik, itu penting kita baca kitab terjemahan, tapi kita kena ada orang yang kita perlu rujuk lah. Sebab kalau tuan-tuan, perempuan baca buku ni, bila disebut menjadi terbagi menjadi dua tu, nanti akan jadi confuse, akan jadi keliru. Kenapa jadi bagi dua sedangkan di belakang tu sebut 5? Macam mana ni? Jadi pening. Nak refer ke mana kan? Jadi sekurang-kurangnya kita ada orang tempat orang yang kita boleh rujuk. Kita boleh tanya lah. Macam kita kan ni, kita baca kitab terjemahan. Kalau siapa-siapa ada kemusykilan, boleh WhatsApp saya ke. Kan? Telefon mungkin susah sikit lah nak jawab kan. WhatsApp je lah. Kan? Kalau baca buku tak faham, saya baca buku terjemahan, saya tak faham lah apa maksud buku ni, dipersilakan. Boleh WhatsApp kepada saya. InsyaAllah ada masa saya turun jawab lah. Kan? Dengan nombor saya tu mungkin ada pada semua kot. Kan, kalau tak ada boleh minta dekat Amy ke, Dr. Ustaz Amy ke, Ustaz Afiq ke. Ataupun boleh tulis. Kan, 012-013-307-3575. Mungkin ada soalan apa-apa kan yang kalau baca buku terjemahan tidak faham maksud terjemahan tersebut ataupun keliru. Dengan kefahaman yang kita faham, dengan buku yang kefahaman yang dimaksudkan oleh penterjemah buku tersebut, maka boleh WhatsApp lah, tanya insyaAllah. Kan, kalau saya ada masa, ada peluang, saya akan jawab soalan tu lah. InsyaAllah kalau tak ada jawab pun, saya akan cari jawapan dia dengan izin Allah Ta'ala. InsyaAllah kita berkongsi ilmu pengetahuan lah. Jadi dia kata di sini setelah muka surat 235 itu, setelah dua syarat pokok tersebut bisa terpenuhi, maka tinggal negeri kafir terbagi menjadi dua. Ini salah tersilap penterjemahan tadi. Kan? Jadi maksudnya terbagi menjadi beberapa bahagian ataupun terbagi kepada beberapa bahagian. Itu dia yang betulnya. Kalau ikut buku asal bahasa Arabnya. Yang tu maksudnya, yang pertama dia tinggal untuk tujuan berdakwah.
Ini itu di antara syarat dia tadi. Tinggal untuk tujuan berdakwah dan mengajak orang kepada Islam. Itu satu tujuan. Itu yang kemudian yang keduanya muka surat sebelah 236. Kedua, ia tinggal untuk mempelajari keadaan orang-orang kafir dan mengenal sejauh mana kerosakan akidah, kezaliman, akhlak, moral dan kehancuran sistem peribadatan orang-orang kafir. Ini boleh. Dia pergi nak buat research, nak buat kajian. Ya kan? Gitu. Dia ada ilmu lah tentang tu, cuma nak pergi mengetahui macam mana keadaan kehidupan, moral, akhlak, agama, akidah kan, kezaliman orang-orang kafir tadi kan. Begitu. Dia buat kajian. Ini yang keduanya. Yang ketiganya, muka surat tu yang kita belum baca lagi lah, muka surat 237 tu kita belum baca, yang mana hari ni kita baca tu lah insya-Allah. Muka surat 237 lah hari ni. Okay, yang di atas tu termasuk dia kata, ni kita nak baca hari ni. Kita berhenti dekat situ 2 minggu lepas kan. Yang mana pada minggu lepas saya ada urusan. Kemudian pada hari Rabu tu saya terlupa. Hari ni alhamdulillah kan Allah insya-Allah kan kita boleh terus sambung baca lah. Kita lihat ya muka surat 237 ya. Termasuk dalam bahagian ini, bahagian mana ni? Bahagian yang maknanya dibenarkan untuk kita pergi ke negeri orang kafir sama ada bermusafir ataupun menetap di sana lah. Kan? Termasuk dalam bahagian ini adalah orang Islam yang tinggal di negeri kafir untuk tujuan menjadi intelijen lah. Kan? Menjadi spy. Jadi spy, yang ini mata-mata gelap. Guna mengetahui rencana orang kafir terhadap umat Islam. Ini dibenarkanlah. Selanjutnya, ia mengetahui rencana orang-orang kafir terhadap umat Islam. Selanjutnya, ia menginformasikan rencana tersebut kepada orang-orang Islam agar berhati-hati dan mengerti tentang tipu daya umat Islam. Hari ini kan tuan-tuan dan perempuan, kita mengetahui bahawa tipu daya orang kafir ni dia tak tersembunyi lagi dah. Dia buat secara terang-terangan, secara zahir. Kan? Dia zahirkan tipu daya dekat atas umat Islam. Kan? Contohnya, dia berfikir dah ratusan tahun dah dia fikir. Sejak kekalahan mereka pada perang salib dahulu, di situlah mereka telah bertitik tolak untuk mencari solusi bagaimana untuk menguasai orang-orang Islam. Kan? Menguasai dan merampas kita panggil inti kebahagiaan umat Islam, iaitu Masjidil Aqsa yang telah dijajah sekian lama sejak kita panggil berlakunya perang salib itu kan. Sejak kematian Salahuddin Al-Ayyubi datang panglima perang salib, dia mari di kubur Salahuddin, dia hendak kaki dia di kubur Salahuddin, dia kata qum ya Salahuddin, qum ya Salahuddin, bangun hai Salahuddin, sekarang kami telah datang dengan bentuk penjajahan yang baru. Kan? Jadi mereka telah berusaha dan bertindak dengan perancangan-perancangan yang mereka telah susun ratusan tahun dahulu kan, dan mereka warisi keturunan generasi demi generasi untuk menjajah umat Islam, dan mereka setakat ini telah berjaya menjajah umat Islam kerana apa? Kerana kesilapan dan kesalahan umat Islam itu sendiri kan, iaitu penjajahan pemikiran, dia panggil Ghazwul Fikri. Ghazwu al-Fikri, mereka telah melaksanakan serangan pemikiran. Kenapa? Mereka tahu kalau berperang dengan orang Islam dari sudut persenjataan, mereka tidak mampu. Kenapa? Kerana sejarah telah membuktikan sekian lama bahawa kalau dari sudut persenjataan, mereka memang tidak mampu untuk berperang. Kan? Kerana dilihat dengan sejarah umat Islam, Nabi SAW dengan para sahabat dari sebuah negara yang kecil iaitu Madinah mampu merobohkan kerajaan yang besar, iaitu kerajaan Farsi dan kerajaan Rom. Ini dalam sudut sejarah, tidak siapa dapat menafikannya. Okay? Maka mereka mencari solusi yang lain, iaitu bagaimana syaitan iblis mewahyukan kepada mereka, caranya iaitu melakukan serangan pemikiran. Maka mereka pun menciptalah berbagai-bagai ciptaan untuk melalaikan umat Islam daripada Islam, yang mereka fokuskan, yang mereka halalkan senjata serangan mereka itu adalah golongan syabab, kepada golongan pemuda-pemudi tadi kan, yang menjadi harapan bagi bangsa, harapan bagi umat Islam. Di situ mereka rosakkan umat Islam tadi daripada kerosakan terhadap muda-mudi. Maka dihidangkan kepada para muda-mudi ini dengan
perkara-perkara yang boleh melarakan mereka, melalaikan mereka, maka mereka tidak jumpa perkara ataupun alat yang boleh melarakan umat Islam ni, terutamanya generasi muda ini adalah dengan pengaruh alat-alat muzik. Itu. Maknanya di situ mereka bermula. Selain daripada sokongan-sokongan perkara lain, contohnya penyebaran perkara-perkara yang memabukkan, yang menyebabkan ketagihan, dadah, ganja dan sebagainya kan. Sekarang dah jadi bentuk-bentuk pil pula kan. Itu. Dan semakin hari mereka menemui perkara-perkara baru yang boleh digunakan untuk merosakkan umat Islam. Sekarang ni yang dipergunakan wasilah-wasilah internet. Kan? Dengan perantaraan internet, iaitu dengan ciptaan-ciptaan, permainan-permainan baru, game-game kan. Di sini kita lihat boleh kata hampir majoriti kita panggil anak-anak muda kan, ataupun daripada remaja tadi, mereka telah ketagihan, kecanduan dengan permainan-permainan game ni, handphone tadi kan, dengan macam-macam lah. Sekarang ni boleh main game dengan kawan-kawan dalam handphone daripada jarak jauh kan. Itu menyebabkan mereka dah candu dengan perkara tersebut, dan menjadi susah bagi kita ibu bapa terutamanya untuk nak tarik mereka kembali kepada kerajinan untuk baca Al-Quran, menghayati Al-Quran kan. Ini kita kata benda ni berleluasa. Kan? Jadi maknanya illa man rahimallahu, kecuali mereka yang Allah Ta'ala rahmati. Jadi kita para ibu bapa, tak kira lah ustaz ke tak ustaz ke, maknanya kita terpaksa menghadapi keadaan macam ni. Apa yang kita perlu buat sekarang adalah kita memperbanyakkan doa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala jaga kita, jaga family kita, anak-anak kita daripada perkara-perkara yang macam ni. Dia pun ada kecanduan dengan game-game ni kan. Game-game ni satu benda ni kan, akhirnya kita tak dapat nak lari daripada kotak ini. Kotak kehidupan ini. Apa kotak kehidupan ini? Itu kotak kehidupan zaman teknologi. Yang mana kita tak boleh nafikan bahawa kita dulu masa kita kecil-kecil. Kan, ini nampak macam keluar dari tajuk sikit, tapi ini penting untuk kita jelaskan. Masa kita kecil-kecil, kita ada permainan-permainan kita yang kita sinonim pada waktu itu. Kan? Contohnya kalau budak lelaki-lelaki ni bermain perang-perang dan sebagainya kan. Tapi budak sekarang ni pun main macam tu juga. Tapi kita tak menafikan bagi mereka permainan mereka itu. Itu yang saya nampak. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita cuba kontrol lah. Cuba ingatkan mereka selalu dengan nasihat-nasihat dan sebagainya. Supaya yalah bermain-main lah. Tak boleh nak nafikan mereka dengan permainan. Kan? Permainan itu kita panggil lumrah. Kan kehidupan tadi. Gitu. Cuma kita nak kena beri pengisian juga. Kan, kekangan masa beri tadi kan, macam itulah. Jadi teori ni siapa pun boleh cakap teori ni kan, tapi praktikalnya hanya Allah Ta'ala saja yang maha mengetahui. Ini kita tahu, ini kita sedar, ini perancangan musuh-musuh Islam, bagaimana mereka merencanakan strategi, perancangan mereka yang strategik tadi kan, untuk memusnahkan umat Islam. Mereka tak dapat memusnahkan Islam kan? Kerana Islam itu tetap ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tetap tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya, tetapi mereka berusaha untuk memusnahkan umat Islam. Itu kehendak dan tujuan orang-orang kafir tadi. Walaupun tak kisahlah orang kafir ni Yahudi ke, Nasrani ke, orang musyrikin ke, mereka ni sama saja fikrah mereka, iaitu membenci agama Islam. Sebab itu kita lihat dan kita dengar ataupun kita baca, sebahagian orang kafir tadi dia tak suka keluarga dia masuk dalam agama Islam, tapi dia lebih rela keluarga dia masuk Buddha ke, masuk Hindu ke, masuk ataupun jadi ateis ke, Kristian ke, dia tak kisah. Tapi masuk Islam memang dia tak bagi. Memang dia menentang habis-habisan. Kenapa mereka menentang Islam? Jadi itu persoalan yang perlu kita kena dapat jawapan dia, dan jawapan dia memang dah ada lah. Islam itu adalah agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala, agama yang menentang kehendak syahwat dan syubhat. Baik, ya, harap jelaslah insya-Allah. Jadi tu ya, mana kita lihat perancangan orang Islam tadi, agar apa? Agar berhati-hati dan mengerti tentang tipu daya musuh Islam. Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW saat beliau mengirimkan Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhuma ke tengah-tengah orang-orang musyrikin di saat perang Khandaq untuk mengetahui keadaan mereka. Macam kita panggil unit perisikan lah.
unit perisikan. Kita dalam polis ada unit perisikan, dan ada tentera pun ada unit perisikan. Bukan dekat di Malaysia saja, di serata dunia, di negara yang kita kata negara, okay? Bila disebut negara dia mesti ada unit perisikan kan, untuk merisik keadaan. Perisik ni tugasnya untuk menjaga, untuk memerhatikan supaya keselamatan itu tidak tercemar. Itu penting. Baik, yang pertama. Yang ketiganya, kan tadi sebut dua ya kan, terbagi menjadi dua. Jadi bila kita baca dua, mana lagi yang tiga ni mari mana, kita akan jadi confused. Lepas tu kita berbalik pada muka surat 235 ya, setelah dua syarat pokok tersebut bisa terpenuhi, maka tinggal negara kafir terbagi menjadi beberapa bahagian. Itu maksudnya. Baik, kembali ke muka surat 237. Ketiga, ini ia tinggal sebagai duta bangsa atau kepentingan diplomasi dengan negara kafir. Ini duta lah, duta. Seperti menjadi pegawai di kedutaan, maka hukumnya tergantung tujuannya. Seperti di atas, seperti atasi kebudayaan yang bertujuan memantau dan mengawasi para pelajarnya di negara kafir, ya, agar tetap komitmen terhadap agama Islam. Ini tugas duta sebenarnya, kan, untuk menjaga kebajikan rakyat suatu negara yang berada di negara kafir tadi, supaya mereka tadi tidak terjebak dalam perkara-perkara maksiat, perkara-perkara jahat yang boleh merosakkan, meruntuhkan akidah, akhlak, moral mereka. Begitu. Kemudian baik dari segi akhlak ataupun moral, dengan demikian tinggalnya di tempat tersebut mendatangkan maslahat yang sangat besar. Maslahatnya pada kebaikan lah. Kebaikan. Jadi meninggalkan ada duta kerajaan di satu negara kafir tadi, itu masalah dia kan, untuk menjaga akidah terutamanya, dan mampu mencegah kerosakan besar yang akan terjadi. Itu yang ketiga. Baik, yang keempatnya, ia tinggal untuk kepentingan peribadi seperti berdagang. Ini tadi kepentingan kerajaan negara kan. Kemudian yang seterusnya ini kepentingan perseorangan, itu peribadi. Seperti berdagang, berniaga lah. Berniaga ataupun berubat, buat operation ke apa ke kan, beli ubat-ubatan ke, maka diperbolehkan baginya tinggal sebatas keperluan yang ada. Dan sebagian ulama ada yang membolehkan tinggal di negara kafir untuk tujuan berniaga. Boleh berniaga. Ada kilang dan sebagainya, berdasarkan sebuah asar daripada sebahagian sahabat. Tapi di sini tak sebutlah asar tu kan. Tapi kita kata itu al-ma'lum lah bid-din. Satu benda yang sangat ma'ruf lah. Satu benda yang ma'ruf, kita ni bawa Nabi SAW kan, juga pernah berniaga sebelum Nabi dilantik sebagai Rasul lah. Dan maknanya di zaman Nabi SAW, di zaman Madani, zaman kerajaan Islam Madinah, para sahabat keluar berniaga. Uthman radhiyallahu anhu, dia ada rombongan perniagaan. Dia ada dia panggil perniagaan dia yang sendiri, perdagangan dia, berniaga keluar Madinah kan, dengan membawa balik keuntungan dan harta yang banyak, sehingga kita baca dalam sejarah dia telah menyediakan keperluan dalam perang Tabuk kan. Uthman radhiyallahu anhu seorang peniaga yang hebat. Dia berniaga bukan dalam Madinah, di luar, pernah pergi ke Syam perniagaan dia kan. Dia tak pergi, tapi dia ada hantarlah orang, maksud dia sistem. Kan, dia ada sistem perniagaan dia sendiri kan. Maksud dia bukan dia yang uruskan, dia macam manager gitu, manager ataupun bos, owner, dia akan uruskan. Ada orang yang menguruskan perniagaan dia begitu. Baik. Ini di antara asar kan. Mana boleh kita pergi berdagang, berniaga ke Thailand, Singapura dan seterusnya. Gitu. Yang keempat, yang kelimanya, ia tinggal untuk tujuan belajar, untuk menuntut ilmu lah. Ini kena pergi kepada pendetailan lah. Saya akan detailkan di belakang ni. Begitu. Ini seperti sebahagian sebelumnya, iaitu tinggal untuk keperluan, menuntut ilmu kan. Contohnya ilmu-ilmu tertentu yang tidak terdapat kepakaran, tidak ada di negara kita. Itulah kita kan, kesilapan kita umat Islam begitu, bahawa dulu kita, terutamanya di negara Malaysia kita ni, bukan tidak memiliki teknologi yang hebat. Dulu kan kita ingat zaman kerajaan Melayu Melaka dulu kan, mempunyai teknologi ketenteraan yang hebat. Ada buku-buku, kitab-kitab yang telah dituliskan, yang mana khazanah-khazanah itu telah diangkut balik oleh orang-orang kafir tadi.
Contohnya Portugis apabila dia menyerang Melaka, kan, ada melawan dapat menakluki Melaka, yang kita baca dalam sejarah sebab berkhianatan orang-orang munafikin lah. Dia tidak akan jatuh. Begitu juga umat Islam, sejarah dia begitu. Dan tidak akan jatuh satu kerajaan itu melainkan dengan pengkhianatan tadi. Nifak. Orang-orang zanadiqah, mereka yang mementingkan kehidupan dunia dan kekayaan, kan? Yang mementingkan perut dan molok mereka sendiri, maka mereka buat kesalahan yang besar itu yang menyebabkan boleh dijajahnya sesebuah negara. Tetapi qadarullahi amrullahi takdir Allah telah berlaku. Wa kana qadarullahi maf'ula, qadarullahi maf'ula, takdir Allah telah pun berlaku lah. Kita nak menyesali takdir mana boleh lah. Kenapa lah tak, kan? Kenapa lah, macam mana lah, kan? Kita dulu tak, generasi tok nenek kita dulu boleh menyebabkan negara kita pernah dijajah oleh Portugis, kemudian Belanda, Inggeris, kan, British, kan tu, kemudian mari pula Jepun, kan, dan seterusnya. Macam mana ni, kan? Jadi mana kita kena belajar lah daripada sejarah. Kenapa boleh jadi macam tu? Umat Islam tadi, kan, kita nak kata ialah bukan semua orangnya baik, kan. Kita belajar daripada sejarah supaya keburukan terhadap agama itu tidak datang melalui kita. Kerosakan umat itu tidak datang melalui kita, kan? Maknanya gitu. Jadi kita berusaha lah. Kita berusaha dan kita berdoa. Ya Allah, macam mana pun Allah Ta'ala akan menjaga. Allah tetap menjaga agamanya. Adapun umat Islam, mereka kena berusaha lah dan berdoa minta kepada Allah Ta'ala tadi. Kena ada persediaan zahir dan persediaan dia panggil fizik dan metafizik tadi. Begitulah dia berkata. Baik. Kemudian ni dia kata tetapi ini lebih berbahaya dan lebih mudah merosak akidah, kata Syekh, dan akhlak seseorang. Bahaya. Tinggal untuk tujuan belajar, kan, macam kita kan dihantar pelajar-pelajar kita yang habis SPM, kan, yang kebanyakan tidak faham akidah, tidak faham agama semua tadi, kan, kan ini boleh membahayakan diri mereka lah, walaupun kita kata ada yang selamat dan sebagainya. Dan lebih merosak akidah dan akhlak seseorang, kerana biasanya seseorang mahasiswa merasa rendah diri dan menganggap tinggi ilmu pengajarnya. Ini tak dapat kita nafikan. Bila kita belajar dengan seseorang, tentulah kita anggap guru kita ni orang yang bijak, orang yang pandai. Tidak, kenapa nak jadi guru kita, kan? Kalau kita belajar dengan orang-orang putih, orang Yahudi jadi guru kita, kan? Jadi takkan kita nak kata ilmu kita lebih daripada dia sebab dia guru kita. Ini suatu benda yang bahaya. Akhirnya dia akan terkena juga syubhah, kan? Syubhah yang membahayakan agama tadi. Ini jelas ni, nampak tak saya kata ni? Kerana biasanya seorang mahasiswa merasa rendah diri dan menganggap tinggi ilmu pengajarnya, sehingga dengan mudah ia terpengaruh pemikiran, pendapat, akhlak dan moral mereka. Sebab itu kita melihat kebanyakannya para pelajar yang pergi belajar ke luar negara tempat orang kafir tadi, kan, kecuali yang mereka yang Allah Ta'ala jaga, Allah pelihara, apa jadi? Kita tengok contoh yang kita lihat sekarang lah. Contohnya macam ni, saya sebut zahir lah. Ini bukan kita nak menyebut aib orang dan sebagainya. Itu realiti yang kita kena tahu, bahawa itu yang kita kena jauhi. Macam contohnya Siti Kasim, kan. Dia ni terkenal, kan, tapi terkenal dengan keburukan. Nasallallahu al-afiyah. Kan? Jadi begitu, saya tak sebut dah ulang 2 kali nama dia. Tak perlu sebut pun nama dia sebenarnya. Kalau orang yang buruk, yang keji, yang jahat ni, kan, dia kalau disebut nama dia menambahkan dia tu jadi orang yang masyhur dan terkenal. Itu. Jadi kita nak sebut nama dia pun kita macam yalah, macam meluat benci dan sebagainya. Benci bukan benci pada dia, benci pada pegangan dia tadi, pegangan dia. Semoga Allah beri hidayah kepada kita dan kepada dia juga. Sebab kita tak tahu, kan, manusia ni macam itulah, hari ni macam ni, besok Allah nak ubah dia jadi orang soleh, baik dan sebagainya. Itu mudah bagi Allah Ta'ala. Yang penting bagi kita doakan supaya orang yang dalam macam seperti itu, Allah beri kepadanya hidayah dan petunjuk, dia menjadi orang yang soleh dan solehah, insya-Allah. Begitu. Tapi kita kena beritahu lah hakikatnya sekarang, supaya takut ada orang terpengaruh dengannya, orang yang ikut dia, kan, orang yang nak bersimpati dengan fikrah dia. Jangan. Baik, begitu. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh yang lain, kan.
Tapi kebanyakan begitulah. Kena kita lihat pun hakikatnya para pemimpin kita hari ni kan, yang kita nak buat macam mana, asaf syadid lah maksudnya. Itu perkara yang menyedihkan bahawa kebanyakan pemimpin kita tadi, mereka yang graduan-graduan daripada sebelah barat, yang mana mereka dengan barat ni pemikiran mereka tak dapat nak dipisahkan. Sama ada bekas Perdana Menteri ke, menteri-menteri yang lalu ke, mana begitu. Kan? Jadi walaupun sebagian tak belajar di barat, tapi pengaruh barat tu ada dalam diri mereka. Begitu. Sebab apa? Sebab kekosongan. Sebab kekosongan dalam ilmu pengetahuan agama. Bila saya masuk di sini, note di situ bahawa pengetahuan agama dalam bracket lah ilmu akidah. Ilmu akidah. Sebab akidah ni tak ada khilaf ya. Ilmu akidah tak ada khilaf. Dia ilmu akidah ni satu aja. Akidah salaf itulah akidah yang benar. Selain daripada akidah salaf adalah akidah yang akidah yang batil, akidah yang sesat, yang membawa pelakunya kepada kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Habis itu dia berkata kebanyakan ulama-ulama kita tidak berakidah dengan akidah salaf. Kebanyakan akidah Asy'ariyah dan sebagainya. Kan? Itu yang kita bincanglah tentang para ulama kita tadi. Kan? Tapi kalau kita nak jadikan itu sebagai hujah, kenapa kita tidak berhujah bahawa sebelum para ulama Asy'ariyah tadi yang banyak sumbangan mereka dalam Islam, sebelum mereka itu ada ulama-ulama yang lebih kibar, yang lebih ramai lagi yang tak disebut. Contohnya para sahabat radhiyallahu anhum, seluruh para sahabat itu berakidah salaf. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, seluruh para tabi'in yang berpegang dengan akidah adalah akidah salaf. Tabi'in tadi. Jadi mana kita kata akidah ilmu kalam ni datang pada kurun yang keempat hijrah ni lah. Kurun yang akhir kurun yang ketiga dan masuk dan sampailah kurun yang kita hari ni. Ya kan? Begitu. Kenapa tak dibincangkan dengan kurun yang pertama, kurun yang kedua? Hijrah tadi yang bersih akidah dengan akidah salaf. Begitu. Ya, ada pun macam mana kita nak kata tak, nanti orang akan timbulkan syubhah juga. Kekeliruan habis itu sesatlah ulama-ulama kita macam Ibn Hajar, Nawawi dan sebagainya. Sesatlah sebab berakidah Asy'ariyah. Ya, Nawawi insya-Allah di situ ada ulama bahas tentang akidah dia. Begitu juga ulama alim macam Ibn Hajar dan sebagainya. Dia bukan Asy'ariyah yang totok Asy'ariyah sekarang ni, Ahlul Kalam tu. Kan? Jadi maknanya mereka mentakwilkan sebagainya kerana begitulah dia maksud dia ilmu tadi. Nak cerita bahawa manusia tidak maksum. Kesilapan yang sedikit tidak menjejaskan lautan kebaikan yang mereka lakukan untuk agama Islam. Cumanya bila kita tahu kesilapan itu, makanya kita ikutlah. Kembalilah kepada akidah salaf. Akidah yang sangat mudah dan akidah yang fitrah. Kan? Akidah fitrah. Sebab tu kita kata orang-orang awam di kalangan umat Islam pun mereka berakidah dengan akidah fitrah. Dia pun bukan tahu ilmu jauhar. Kan? Qadim, hadis, sebab mereka tak tahu perbincangan tentang benda tu pun. Dia pun beriman Allah Ahad, Allah As-Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu akidah fitrah, akidah orang awam. Dia pun bukan semua orang mengaji kitab Ummul Barahin, sifat ma'ani, sifat zat, sifat fi'liyah, sifat zatiyah, kan? Maknawi semua tadi bukan dia belajar benda-benda tu pun. Tapi berakidah mereka dengan akidah orang awam itulah ada akidah fitrah. Ya, jelas mudah. Begitu. Datang puak-puak ahlul kalam. Kita kalau di Malaysia ni puak-puak pondok lah kita kata kan, belajar pondok. Belajar akidah tadi kan. Di situ mereka merosakkan fitrah. Merosakkan akidah fitrah tadi. Baik, situ. Seterusnya dia kata, selanjutnya ia mengikuti mereka kecuali orang-orang yang dikehendaki. Kecuali orang-orang yang dikehendaki dan dilindungi Allah, dan ini sangat sedikit jumlahnya. Selanjutnya mahasiswa atau pelajar biasanya selalu Indonesia punya bahasa ni kita ubah sikit lah. Berhajat ke pengajarnya yang akhirnya berhajat kepada pengajarnya yang akhirnya ia terikat dengannya dan mendiamkan kesesatan dan segala penyimpangannya kerana hajatnya pada gurunya tersebut. Saya bagi contoh lah, saya punya contoh macam ni lah, saya sendiri. Ni kenapa ya, nak cerita ni macam mana, saya belajar dalam kelas. Baik, guru saya dia menyebut tentang perkara yang kita i'tiqad kita tak sama dengan apa yang dia ajar. Macam kita ni masalah Asy'ariyah Maturidiyah ni tak ada masalah, ni masalah teknikal saja semua kan. Di situ kesilapan dia menyebut. Di situ kesilapan dia dalam memberi huraian dan penjelasan. Kita tahu. Tapi macam mana kita nak betulkan dia tadi? Kita murid.
kan? Dan kita dalam kelas tadi semua majoriti orang macam tu, kecuali kita seorang dua aja. Baik, di situ bila kita nak betulkan dia, akan berlaku perdebatan dalam kelas. Bila seorang ustaz ni, guru ni, dia ada level dia sendiri. Ustaz ni illa marhamallahu, kan, kecuali orang yang Allah Ta'ala rahmati, dia ada rasa, dia panggil apa? Keegoan dia. Minta maaf. Kan? Bila jadi ustaz ni kita kadang-kadang kita rasa ada ego bahawa apabila kita berhujah dengan murid-murid kita dan hujah murid kita tadi lebih padu dan lebih mantap daripada kita, di situ datang sifat, dia panggil apa? Sifat keegoan kita tadi, kita nak mempertahankan hujah kita. Kan? Mempertahankan hujah tadi, lalu terjadilah perdebatan jadi dalam kelas dan sebagainya dengan guru tadi, sehingga jadi tentulah murid tadi dia tak boleh menang dengan guru dia dalam kelas. Akhirnya dia terpaksa diam, kan, walaupun dia tak iakan guru dia, mana dia terpaksa diam kan. Jadi begitu. Bahaya kan? Dia bahaya sebab kita dengan guru kita. Sebab tu apa nama? Inna hadzal ilm, kata ulama. Siapa ingat Abdullah bin Mubarak kan siapa kata? Inna hadzal ilma dinun. Inna hadzal ilma, sesungguhnya ilmu ini, ilmu apa? Ilmu hadis ni. Kan? Saya belajar dalam jurusan hadis macam itulah. Kan? Jadi tu, tapi itulah dia, bukan kita takhasus bila belajar yang tu yang lain tak belajar, taklah kan. Jadi begitu. Jadi semoga Allah Taala beri kepada kita rasa semangat nak belajar sampai kita matilah. Dan mungkin saya boleh bagi motivasi pada sahabat-sahabat semua yang dalam kelas ni. Saya pun masih lagi belajar. Sekarang umur saya dah 50 tahun. Saya masih lagi student. Saya sama belajar di sebuah universiti, ya, tak payah beritahulah level apa. Jadi itulah, biarlah kita ni belajar sampai mati. Kita rasa kita ni tak tahu kan. Memang kita banyak benda kita tak tahu. Bila masuk kelas, prof kan, doktor cerita benda-benda gini-gini, aku tak tahu benda ni. Aku tak tahu benda ni. Memang hakikatnya kita ni kita ni memang banyak benda yang kita tak tahu, walaupun kita belajar dan terus belajar. Saya ingat saya start belajar pada umur belajar bahagian agama ni pada umur saya 17 tahun kan. Jadi saya tetap student lah sampai hari ni, alhamdulillah saya masih lagi student lah. Jadi begitu orang tanya nak buat apa, CJ banyak-banyak kan, saya bukan nak CJ pun kan. Jadi kalau dapat CJ tu seronok je lah kan, sebagai dia panggil apa ya, rasa kan, rasa kepuasan hati macam tu kan. Itulah dia. Jadi alhamdulillah. Jadi insya-Allah saya minta doa kepada Allah supaya Allah tetap jadikan saya ni sebagai student sampai saya matilah. Kan? Saya nak jadi student sampai saya mati insya-Allah. Jadi begitu. Jadi baik, ini motivasi untuk kita lah. Jadi maknanya kita bila kita dengar guru tadi, kita tentu berhajat kepada guru kita. Kan? Itu sebab tu jadi Syekh apa yang Syekh sebut ni pengalaman apa yang dia tahu lah. Lalu di tempat belajar, biasanya ia memerlukan teman bergaul. Dia bergaul dengan sangat akrab antara satu sama lain serta saling mencintai. Kalau kita di Malaysia tak apalah. Ni kalau cerita kita di luar negara ataupun negara orang kafir tadi. Negara Islam lah, alhamdulillah lah. Macam sampai dapat belajar di Al-Madinah ke, kan? Jordan ke, Mesir ke, itulah Yaman ke. Baik, kerana bahaya itulah hendaknya ia lebih berhati-hati. Jadi kita kena berhati-hati. Tapi bagaimana kalau kita ni umur setahun jagung, kita masih mentah, ilmu akidah kita senipis kulit bawang, macam mana kita nak jadi kuat tadi, kan? Dan yang kita nak akan hadapi tadi adalah profesor, kan? Maknanya mereka yang ada pengetahuan tentang agama kita, yang mereka tu bersedia untuk memanipulasikan pengetahuan agama kita tu, kan, yang kita sebut sebagai orientalis tadi, kan? Orientalis iaitu mustasyriqin, yang mereka ni ada ilmu tentang agama sehingga sebahagian mereka menghafal Al-Quran, menghafal kutub sittah dari hadis-hadis sebagainya. Maka kita yang ilmu senipis kulit bawang tadi, yang menjadi student mereka, boleh terpengaruh. Maka ketika itu lahirlah golongan tokoh-tokoh liberal, kan, liberalisme tadi kan, tokoh-tokoh dia terlahir. Di Malaysia ada tokoh-tokoh liberal, di Indonesia tak payah cakap lah, banyak sangat tokoh-tokoh liberal. Jadi daripada mana dia dapat benda-benda macam ni? Ya kan? Tentulah daripada
Orientalis, mustasyriqin yang menjadi guru mereka, yang mengajar mereka, yang menjadi penyelia mereka pada level PhD dan sebagainya. Sehingga kita di Malaysia ni kan, ada orang yang dia belajar di Oxford University sampai dia jadi pensyarah di sana. Ya, sampai dia boleh mengajar perbandingan agama di sana. Okay, boleh mengajar perbandingan agama di sana, tetapi kita lihat dari sudut akidah Islam dia berakidah dengan akidah ahlul kalam lah, tentulah. Akidah dengan akidah ahlul kalam. Yang dia tetap memperjuangkan ahlul kalam tadi, dan dia menjadi musuh penentang kan, kepada akidah salaf dan ulama-ulama yang memperjuangkan akidah salaf tadi. Begitu. Dalam diri mereka ni ada sifat liberal tu kan. Yang akhirnya semua perkara itu dia menjurus kepada apa? Menjurus kepada atheism lah. Begitu. Kemudian bagi pelajar yang ingin tinggal, kata Syekh di sini rahimahullah, di negeri kafir, di samping memenuhi dua syarat yang sudah disebutkan di atas, ia harus yang mesti memenuhi syarat-syarat di bawah pula, kata Syekh. Pertama, seorang yang hendak belajar memiliki kematangan berfikir, bisa memisahkan antara yang bermanfaat dan yang mudarat. Ini orang yang nak pergi belajar tempat orang kafir ni. Dia boleh pisah antara manfaat dan mudarat serta berwawasan jauh ke depan. Adapun pengiriman para pemuda beliau yang masih dangkal pemikirannya, dia kata macam level-level SPM ni lah, STP kan, SPM, maka hal itu sangat berbahaya bagi akidah. Kan? Itu yang lahirnya kita tokoh-tokoh yang merosak kan, tokoh-tokoh yang menyesat kan, macam kita dah sebut kan, kita lihat hari ni macam tu. Mereka ni boleh menulis, ada jurnal, tulis dalam majalah-majalah, dalam surat khabar, tulis perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Akhlak dan moral mereka rosak. Juga berbahaya bagi umat Islam, kerana mereka ni menjadi harapan bagi umat Islam. Yang mana Allah berikan kepada mereka ni ketajaman hafazan, boleh menghafal perkara-perkara yang penting untuk kita panggil untuk ilmu tentang kehidupan kan, ilmu tentang kehidupan. Begitu. Adapun ilmu tentang agama mereka ni jauh. Tapi kalau otak-otak yang macam tu, otak-otak yang hebat macam tu kan, kalau diberikan kepada mereka ruang dalam menuntut ilmu agama, memperdalami ilmu agama, mereka ni akan menjadi orang yang hebat kan. Kita lihat ramai tokoh-tokoh hebat kan, Islam tadi kan, yang mereka mampu mengingat dalil-dalil Al-Quran, surah, nombor ayat, muka surat kan, kemudian mereka boleh istimbat ayat-ayat tersebut, pendalilan tu mereka guna ayat-ayat tadi, kemudian mereka boleh petik pula ke poin-poin dalam kitab Taurat, Bible kan, mereka bandingkan, kemudian mereka keluarkan yang paling sahih, yang paling benar. Itu maknanya kalau otak-otak yang macam tu dijuruskan kepada maknanya agama, maka ia membantu agama ni untuk terus kita kata maknanya umat Islam lah, maksudnya membantu umat Islam tadi untuk terus berada dalam ketinggian dan kemuliaan umat Islam tu. Jadi kita lihat yang bijak-bijak, yang cerdik pandai tadi kebanyakannya tidak menjurus ke arah itulah. Jadi maknanya nampak macam mana? Allahu yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah beri petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Begitu. Saya tengok baru ni dalam YouTube, seorang pemuda Saudi umur dalam 20-an. Dia ni menghafal 28 buah kitab. 28 buah kitab. Bila sebut 28 buah kitab, tentulah kitab yang utama Al-Quran lah. Al-Quran, kemudian kutubus sittah, kutubus tis'ah, semua kitab-kitab hadis dalam kepala dia. Dia kata alhamdulillah dia baru hafal 28 buah kitab dari Saudi, budak Saudi, budak baru ni Syekh dia buat dia panggil ujian terhadap dia tentang hadis Nabi SAW. Syekh ni hadis kan,
Syekh ni baca hadis, potongan hadis ni sekerat dia suruh budak ni sambung kan. Lepas tu Syekh tanya dalam kitab mana, dia sebut Masya Allah Ta'ala. Jadi kita ni rasa macam jealous kan, tapi jealous bukan kita jealous macam mana, zalika fadlullah yu'tihi man yasha' lah, zalika fadlullah yu'tihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Itu kelebihan yang Allah nak beri kepada siapa yang dia kehendaki. Allah memiliki kelebihan yang sangat banyak. Itu nak tunjuk pada kita macam mana maha kayanya Allah, maha kuasanya Allah Ta'ala nak bagi pada siapa yang dia nak bagi. Yang kita tengok ada budak-budak yang boleh hafal muka surat Al-Quran 30 juzuk dalam kepala otak dia kan, masuk dalam YouTube. Jadi ini motivasi lah. Kita pun berusaha dan cuba, tapi kita tak mampu macam mana kan. Setelah kita berusaha, kita dah berdoa, itu yang kita dapat. Maka itu yang Allah nak bagi pada kita. Ada kebaikan yang Allah yang kita tak tahu, dekat tu kita dapat kan. Kita contohnya kita teringin nak jadi penghafal Quran. Dalam kelas ni kan kita ada semua kan, beberapa orang saya tak tahu. Saya ingat semua orang nak jadi orang yang hebat, yang boleh menghafal 30 juzuk Al-Quran, boleh ingat Quran buka surat sekian-sekian, ayat sekian-sekian, semua kita nak macam tu. Saya rasa tak ada siapa yang nak menafikan apa yang saya sebutkan. Atau saya sendiri kan, saya teringin nak jadi seorang yang penghafal Quran. Saya tengok budak-budak kan hafal Quran, Masya Allah kan, dia boleh sebut muka surat, dia boleh sebut ayat, dia boleh sebut nombor surah kan. Ya Allah, aku tak boleh jadi macam tu ya Allah. Saya sendiri tak menghafal 30 juzuk Al-Quran, belum pernah berusaha cuba kan. Boleh mampu menghafal 10 juzuk tu pun dah jadi, akhirnya jadi culang caling kan gitu. Jadi kita sedar dekat itu kemampuan yang kita ada, tapi tak boleh menyebabkan kita berputus asa kan, jangan kan. Jadi maknanya mungkin orang lain pandang saya lebih daripada orang tu kan. Jadi maknanya dari sudut orang ni mungkin saya lebih, tapi dari sudut orang lain saya kurang, supaya kita sedar kan. Sebab tu bila ditanya kepada ulama tentang kenapa ada juga hadis yang dhaif dalam Sahih Bukhari 1, 2 atau 3 kan, aballahu illa kan, maknanya ayakuna kitabahu kan, maknanya Allah Ta'ala enggan melainkan yang sahihnya hanya kitabnya. Allah Ta'ala enggan melainkan yang sahihnya hanya Al-Quran sahaja. Lain pada Al-Quran mesti ada kesilapan kitab-kitab tu kan. Yang mana kita tahu kitab yang paling sahih selepas Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari kan. Jadi begitu, maknanya bila kita nama makhluk kita ada kekurangan, tapi janganlah kita rasa macam terhina dengan kekurangan yang kita ada. Bahkan itu menjadi motivasi untuk kita. Sebab tu saya nak beritahu, saya masih lagi jadi student. Kenapa? Kalau saya tahu saya ni jahil kan, orang lain tahu, saya tak tahu apa yang orang tahu kan. Saya tak tahu apa yang orang lain tahu. Jadi aku tak tahu benda ni, aku tak tahu benda ni begitu. Jadi maknanya bila kita tahu, kita berusaha kan, insyaAllah. Jadi kita minta lah Allah Ta'ala berikan kepada kita istiqamah, berminat, ataupun kita rasa cinta kan ilmu tadi kan. Dan kita, walaupun kita tak boleh jadi ahli ilm, tak boleh jadi orang yang berilmu dengan ilmu yang luas, kita jadi orang yang mencintai ilmu pun apalah, okey lah insyaAllah begitu kan. Jadi itulah dia, biar kita bersemangat sentiasa kan, untuk keluarkan diri kita daripada kepompong kejahilan atau kepompong yang sesuatu yang kita tak tahu. Jadi kejahilan itu adalah kegelapan, dan kegelapan itu adalah mudarat. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu adalah kebahagiaan, kelapangan, keseronokan kan. Semua orang nak cahaya, betul tak? Hatta baby budak kecil yang 6 tahun, 7 tahun, 3 tahun, bila kita padam lampu dia menangis-nangis, gelap tak nak gelap kan. Itu fitrah. Semua orang nak cahaya. Baik. Teruskan. Baik. Jadi bahaya kan tadi pengiriman para pemuda belia yang masih dangkal pemikiran, maka hal itu sangat berbahaya bagi akidah, akhlak dan moral mereka, juga berbahaya bagi umat Islam. Di saat mereka pulang ke negerinya, mereka akan menyebarkan racun pemikiran yang mereka ambil daripada orang-orang kafir. Ini yang berlaku realiti kan. Setelah banyak kita saksikan para pelajar yang dikirim di negara kafir itu berubah kembali ke negara masing-masing. Ini saya nak cerita orang yang agak pernah kenal rapat lah dengan saya, dan dia meninggal lah, rahimahullah, Allah maafirlah wa rahmuhu. Okay. Dia cerita, Ustaz, anak saudara saya kan, sebelum masuk universiti,
Dia pakai baju cantik, baju kurung lah, baju kurung, comel lah dengan tudung dia, tak pernah tanggal tudung. Sekali lama dia masuk mesti jumpa dia, last kali jumpa dia tengok, ya Allah, togel. Togel. Tahu tak togel? Tudung dah tak ada. Baju kurung dah ke mana? Dah t-shirt sendak dah. Seluar pun seluar sendak dah. Oh, ini kemajuan. Ini kemodenan. Di mana pelajar tadi? Yang kita kata, kan? Kita panggil mana yang ada sifat malu, budak perempuan kan? Ada sifat malu, ada jaga, kita panggil lah, ada jaga kehormatan diri dia. Tiba-tiba sekelip mata bila dah masuk universiti, dia suka tu penampilan diri dah. Bukan daripada baik ke tak baik ke baik. Tukar penampilan diri kepada yang tak baik. Ini bukan semua. Ini bukan semua. Ini ustaz cerita, bukan ustaz nak cerita pukul semua. Tak. Ini pengalaman daripada orang yang saya kenal. Dia cerita kat saya tentang anak saudara dia. Perempuan kan. Begitu. Bukan semua lah. Ini bukan semua. Majoritinya yang baik lah, insyaAllah. Ini sebahagian, segelintir. Ini saya cerita yang negatif. Yang positif kita tak payah cerita lah. Sebab semua kita maklum yang positif kan. Yang negatif tu untuk apa kita cerita? Untuk kita jadikan dia sebagai pengajaran. Apa yang sebagai dalil bagi apa yang disebut oleh Syekh di sini adalah satu benda yang benar berlaku. Ada. Bahaya kan? Bahaya. Ini kita kata dalam negeri, bukan luar negeri. Tak, bukan luar negara. Belajar di universiti dalam negara. Kita lihat. Ini kalau bagaimana yang ke luar negara pula? Kan kita tengok dulu, tak payah cerita lah. Kan ada satu heboh dalam negara kita dulu kan, kisah satu pelajar, bekas pelajar perempuan kan, yang akhirnya terlibat dalam itulah perkara yang negatif, yang rosak tadi kan. Tapi akhirnya dengan kata dia dah bertaubat dan sebagainya. Semoga Allah Taala beri kepada kita dan kepada dia petunjuk hidayah kan, untuk kembali kepada fitrah dan jadi orang yang salihah dan orang yang salih, insya-Allah. Itulah yang kita saksikan secara nyata dan real, kata dia. Real ni real lah. real yang reality kan, disebut real bahasa Indonesia dah. Real ni real lah, yang real ya, yang jelas gitu. Baik, kemudian ada benda yang saya boleh kongsikan juga, cerita-cerita pengalaman kawan-kawan yang belajar di luar negara dan cerita dekat saya. Kan ada pelajar-pelajar di Malaysia yang ini cerita bukan yang banyak ya, bukan cerita yang banyak, ni cerita yang segelintir ya, yang boleh rosak tadi. Yang banyak tu mungkin daripada ada persediaan ataupun mereka berada dalam komuniti pelajar-pelajar yang menjaga agama tadi. Kita tengok lah ramai pensyarah kita ramai ya yang bertudung labuh. Kalau saya tengok kan ada pensyarah-pensyarah yang mereka belajar di luar negara, lepas SPM semua terus degree kan, terus degree baik terus naik jadi PhD dan sebagainya, yang muslimah. Mereka menjaga orang pakai tudung labuh dan sebagainya. Masya Allah ya, itu. Tapi nak cerita ada segelintir yang kan gitu, tak ada persediaan agama dan sebagainya, ataupun dia tidak duduk dalam komuniti kelompok orang-orang yang salihin dan salihat, jadi dia jadi rosak ya. Akhirnya dia terjebak dalam perkara yang tak baik lah gitu. Pengiriman para pelajar seperti mereka ke negeri kafir bagaikan kita menyajikan daging segar kepada anjing yang lagi kelaparan. Itu dia. Ini yang saya sebut ni mana realiti yang berlaku kan. Mungkin ada dalam pengetahuan sebahagian kita benda macam ni. Baik. Tidaklah Allah jaga keluarga kita kan. Jadi manakala ada anak kita belajar keluar negara dan sebagainya, sebab tu persediaan awal kita daripada zaman kita dah mengenal, boleh membaca, dah boleh memahami. Persediaannya adalah dengan akidah kan, akidah. Apa ni akidah. Sebab itulah dia maknanya kehidupan kita yang sebenarnya. Itu yang perlu menjadi setiap denyutan dalam tubuh kita, iaitu akidah, pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Taala dengan segala sesuatu, sama dalam perkataan ataupun perbuatan ataupun i'tiqad. Hari ini kita lihat dalam suasana pandemik hari ini, ramai orang dah melakukan perkara-perkara yang Allah Taala murka dalam perkataan dia, dalam tulisan dia.
Iaitu kita tengok, lihat tulisannya berbentuk kesyirikan kepada Allah. Kan? Penyekutuan terhadap Allah, ketidakredaan terhadap ketetapan dan ketentuan Allah. Menyalahkan orang lain. Kan? Menyalahkan suasana, menyalahkan keadaan, menyalahkan masa. Itu bentuk, itu kesalahan yang fatal, yang teruklah. Begitu. Dari sudut akidah. Tadi saya sempat lihat satu YouTube yang yang disebarkan, yang viral. Ada seorang tu menangis, kesian. Yalah, kita tahu kesusahan keadaan orang sekarang kan, nak makan, minum, apa semua. Sekarang mungkin orang tak pedulikan dengan sekolah, yuran dan sebagainya. Tapi kehidupan yang sekarang ni kita nak makan, nak minum. Yang paling penting sekarang kita nak makan dan minum lah. Ada orang yang kebururan, kelaparan kan. Tapi lah kalau kita ada akidah, ini akan memberi bantuan, motivasi terhadap kita lah. Kalau kita kan, wah susah, tapi saya rasa di sini semua orang cukup makanan dan sebagainya kan. Itu alhamdulillah, masya-Allah. Makanan kita tu cukup kan. Tapi di sana ada orang yang tak cukup makanan. Merintih nak beli susu baby, ya Allah kan. Jadi kita dengar cerita macam tu, tapi tak nampak depan mata kita. Nampak depan mata kita, kita akan usaha jugalah membantu dia. Susu, kalau pampers tu kita tak apalah, pampers tu kan. Tapi yang pentingnya kan baby ni susu, makanan kan, penting kan. Kalau sampai orang tak ada makanan tu macam mana ni hidup ni kan. Tapi itulah, itu pentingnya. Titik tolak dia dalam bab akidah tadi. Awalan wa akhiran, mula dan akhir adalah akidah kita dengan Allah Ta'ala. Saya lihat tadi, dia merintih, menangis dalam YouTube. Dia mohon kepada Raja, tuanku, ampun tuanku, ni kami mohon patik harap dia ampun dan sebagainya. Disebut dong. Ya. Okay, dia sebut takut ditangkap dan sebagainya kan. Tak kisahlah, tapi dia merintih lah. Tapi itulah kita jangan. Kenapa kita tak merintih kepada yang maha kuasa? Kan? Sebab tu kita lihat hari ni kalau buat kajian, 2 hari lepas dalam kelas ada prof tu cerita tentang ada student yang buat kajian tentang orang yang solat, peratusan orang solat ni. Dia buat kajian dalam di kalangan orang yang solat tadi. Dia buat beberapa kajian dalam, dia tanya orang, maksudnya dia tanya-tanya lah, dia buat research. Berapa peratus dia daripada dalam 100 orang yang dia tahu, yang dia dapat 20 orang yang betul-betul solat. Yang solat. Tapi solat tak kira lagi solat macam mana kan. Adakah solat ni kena kebiasaan solat? Ada juga orang yang solat, dia biasa solat. Kan? Dia biasa solat, sebab tu dia solat. Tanya biasa solat. Tak solat tak apa, tak boleh duduk, dia kata. Sebab apa? Sebab dia biasa solat. Ada orang solat macam tu. Sebenarnya kita solat ni bukan kerana kita biasa solat, kerana itu adalah kewajipan kita. Solat. Kena solat. Jadi ada orang dia solat kerana dia biasa solat. Kalau dia tak solat, dia tak boleh duduk. Dia gelisah. Dia bila solat, culang caling pun, alhamdulillah, dia rasa lapang, dia solat. Kan? Jadi itu tak menepatilah. Tapi nak contohnya macam tu. Ya? Allah. Jadi maknanya, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam itulah pegangan akidah kita seru Allah, kita panggil Allah, kita perlu munajat kepada Allah. Tapi masyarakat kita masyarakat yang tenggelam dalam kejahilan, dia tak kenal Allah Taala. Jadi akhirnya mereka jadi materialistik kan. Mereka nak kepada sesuatu yang nampak saja. Kan? Sesuatu yang zahir saja. Kalau bantuan okey, ada tamu. Okey, kita dah sampai penghujung dia. InsyaAllah saya habiskan perenggan ni lah. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, seseorang yang mahu belajar hendaknya memiliki ilmu syariat yang cukup. Dia belajar di mana ni? Di negara barat ni. Pak kafir kan. Ilmu syariat dia kena cukup. Ilmu syariat yang paling utama tadi kita sebut dia adalah akidah lah. Akidah yang sahih, akidah yang benar. Berat ni. Sebab tu kita lihat persediaan pelajar-pelajar yang nak pergi belajar di luar negara umpamanya. Persediaan dia pun hanya pergi belajar bahasa aja. Bahasa. Pemantapan bahasa. Tapi kita tidak lihat pemantapan akidah. Kerana itulah dia hakikat. Hakikat kita panggil apa yang kita dapati dalam kehidupan kita ni kan.
Kebendaan. Mak bapak apa hantar anak ke sekolah supaya jadi engineer, supaya jadi doktor, jadi apa lagi? Arkitek, ya kan? Kamu jadi apa? Peguam. Oh bagus, bagus. Kamu belajar nak jadi apa? Doktor. Bagus, bagus. Kamu belajar nak jadi apa? Nak jadi hamba Allah Taala yang soleh lagi dan solehah. Ada kita memanglah semua nak jadi soleh solehah. Di situ. Kan? Jadi maknanya matlamat kita, tujuan kita. Jadi ayolah kita belajar arkitek, belajar engineer dan sebagainya. Semua itu menjurus kita kepada akidah. Apabila kita boleh melakukan sesuatu yang terbaik dalam pembinaan, teknologi pembinaan umpamanya. Jadi kita refer kepada kekuasaan Allah, kan? Kehebatan Allah Taala tadi. Itu bagus. Ya. Jadi ini ilmu yang diperlukan, bukan maknanya tak boleh jadi arkitek, tak boleh jadi tabib. Bahkan umat Islam ni semua ni umat Islam ni dia kena terkedepan dalam semua perkara. Dan semua perkara sebab agama Islam ni din yang syumul, agama yang melengkapi daripada segala arah sudut kehidupan, sama ada duniawi ataupun ukhrawi. Kan, dia kata metafizik, apa metafora, apa benda tu, istilah-istilah bahasa kita pun tak faham sebagiannya kan. Jadi begitu. Ini maknanya gitu. Jadi seorang tahfiz kan, bukan tekat matlamat kita untuk hafal Quran 30 juzuk saja, tak. Bahkan kita nak lagi lebih. Nanti insya-Allah mungkin kita jadi tahfiz, orang yang menghafal Quran, kemudian kita jadi engineer yang hafal Quran. Dia kaitkan dengan ilmu keduniaan dia, pergi kepada kemantapan akidah dia tadi kan. Begitu. Jadi seorang doktor. Doktor yang mana yang berpengetahuan agama, yang boleh berdalil dengan Al-Quran. Kalau di Malaysia kita gharib dan ganjil bahawa doktor itu seorang hafiz Quran. Kalau di sebelah Mesir, kan, Jordan, biasalah. Doktor hafal 30 juzuk Quran. Dan doktor dia boleh sebut hadis dalam Sahih Bukhari, sebut hadis dalam Sahih Muslim, dia sebut hadis tempat-tempat sekian, dia lebih sebut kata ulama ni, kata ulama tu. Itu yang sepatutnya, itu yang sebenarnya. Bukan kita berhenti dekat kita dah jadi doktor, tak. Kan? Jadi Allah beri kepada kita kelebihan, kekuatan, akal, otak tadi kan. Bila sebut doktor ni, itulah orang yang otak dia tadi, otak level dia level yang hebat lah. Dia kena ambil peluang tu untuk jadi orang yang boleh faham agama, boleh cerita agama yang sahih dan benar kepada orang lain setelah dia mengamalkannya. Begitu. Baik. Tadi yang penting kat mana ni? Okey, saya berhenti kat sini lah. Kedua, seorang yang mau belajar hendaknya memiliki ilmu syariat yang cukup lah. Saya berhenti di situ lah. InsyaAllah nanti kita sambung lagi di waktu dan masa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada siapa-siapa ada soalan, boleh utarakan. Tak ada soalan, kita tawakuf di sini. Baiklah, insya-Allah apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, salah silap kesilapan saya, aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.